Saya Fitra Nuriman binti Muhammad Radauddin, PID 20202. Saya Afifah Zahra binti Zamhar, bermatrik PID 20287. Saya Nurain Akilah binti Abdul Hamid, PID 2089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 akan membincangkan sebuah tajuk iaitu berkenaan dengan gaji hakim. Saya mulakan di sini dengan definisi gaji itu sendiri. Gaji dapat didefinisikan sebagai harga atau ganjaran yang diberikan kepada pekerja kerana tenaga kerjanya untuk menghasilkan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang mendatangkan keuntungan. Berkaitannya di sini, jaminan gaji para hakim juga telah disebutkan dalam beberapa peruntukan dalam perlembagaan melalui perkara 125/6 berkenaan dengan tempoh memegang jawatan dan syarat bagi hakim Mahkamah Agung. Berdasarkan peruntukan dan perlembagaan persekutuan tersebut, jaminan gaji seorang hakim itu adalah terjaga dan kukuh di sisi undang-undang. Hal ini kerana gaji para hakim ditetapkan oleh Akta Parlimen dan dibayar pula oleh kumpulan wang yang disatukan. Malah gaji seseorang hakim itu juga tidak boleh dikurangkan setelah dia dilantik dan selama mana dia memegang jawatan hakim tersebut. Kebajikan para hakim termasuk mana jaminan pembayaran gaji kepada mereka dengan bayaran sistematik pada setiap bulan. Malah dalam syariat Islam, para fuqaha juga ada mengatakan bahawasanya penetapan bahawa gaji para hakim adalah dalam jumlah yang tinggi melalui daripada had kecukupan mereka. Itu sahaja daripada saya. Teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Perbincangan seterusnya adalah mengenai hukum menerima gaji bagi seorang hakim. Para fuqaha bersepakat mengatakan bahawa seorang hakim itu harus menerima gaji daripada Baitul Mal. Walau bagaimanapun, mereka berselisih pendapat jika seorang hakim itu berkemampuan dan tidak memerlukan gaji bagi menyara hidup. Yang pertama, mazhab Imam Ahmad mempunyai dua pandangan, iaitu harus mengambil gaji. Seterusnya, tidak harus kerana khidmat hakim itu termasuk dalam amalan kebajikan, jadi tidak harus mengambil upah itu. Beliau berpendapat bahawa keadaan ini sama seperti melakukan ibadat solat. Yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahawa tidak harus mengambil gaji atau upah sedangkan dia tidak memerlukannya. Yang ketiga adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa jika seorang itu kaya, ulama berselisih pendapat. Sebahagian ulama mengatakan tidak halal baginya, manakala sebahagian laginya adalah halal baginya dan lebih baik diambil. Seterusnya, Imam Ibn Hazm berpendapat bahawa mengambil gaji hukumnya adalah diharuskan dalam apa jua keadaan. Pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan dipercayai oleh jumhur fuqaha yang berpendapat bahawa harus bagi hakim mendapat gaji. Malahan gaji tersebut perlulah diberi secukupnya dari Baitul Mal. So, saya kat sini pula akan bagi tahu contoh-contoh gaji. Senang katalah kan, saya akan terangkan tentang ada ke gaji ni diaplikasikan pada zaman sahabat, zaman Nabi dulu, dan ada ke diaplikasikan pada zaman kita sekarang ni. Jadi seperti mana yang korang tahu, gaji tu kan hak pekerja. Jadi sebagai seseorang yang bergelar majikan, mestilah jalankan tanggungjawab mereka untuk bayar gaji-gaji pekerja mereka. Benda yang tadi tu saya bukan cakap saja je, tapi adanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud bayarlah upah pegawai sebelum kering peluhnya. So, saya tak nak cakap panjang. Jadi, saya ambil satu contoh daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana Sayyidina Umar sendiri menulis surat kepada dua sahabat, iaitu yang pertamanya Muaz bin Jabal dan yang keduanya adalah Abi Ubaidah Al-Jarrah, di mana dalam surat itu Sayyidina Umar mengutuskan mereka sahabat yang tadi tu untuk pergi ke Syam bagi mencari mana-mana lelaki yang berkelayakan untuk menjadi hakim dan berikanlah mereka gaji dan lapangkanlah mereka kepada harta Allah SWT. Jadi seterusnya saya akan bagi satu contoh di mana kalau korang nak tahu, hakim ni tidak ada undang-undang khusus ataupun dalam bahasa undang-undangnya tidak ada akta yang khusus untuk bidang kuasa dia. Dia ada juga enactment, tetapi dalam video ni saya hanya sentuh salah satu saja, iaitu akta. Dan akta itu dinamakan sebagai Akta 45 ataupun nama lainnya adalah Akta Syar'an Hakim 1971. Jadi dalam akta ini korang boleh terus pergi ke bahagian yang kedua, yang mana tajuk dia adalah
gaji dan elang hakim. Dan dalam gaji dan elang hakim itu, korang boleh tengok pula section yang kedua. Dalam kurungan yang kedua, di mana section itu memperuntukkan bahawa gaji hendaklah dibayar kepada setiap hakim yang disebut dalam ruang pertama jadual pertama sebagaimana yang dinyatakan dalam ruang kedua yang bersetentangan dengannya dalam jadual tersebut, mulai dari tarikh yang dinyatakan dalam ruang ketiga yang bersetentangan dengannya. Seperti yang disebutkan tadi, berkenaan setiap hakim dalam jadual pertama. So, seperti mana yang ada di skrin saya ini, disenaraikan beberapa jawatan hakim dan jumlah gaji yang perlu dikreditkan kepada mereka-mereka mereka-mereka yang bergelar hakim itu dalam jadual pertama. Jadi, itu sahaja daripada saya. Kesimpulan daripada video kami ini adalah gaji dan upah merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini demikian kerana gaji dan upah mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Islam telah memberikan perhatian utama kepada kepentingan gaji dan upah. Kita sebagai umat Islam hendaklah yakin bahawasanya banyak pintu-pintu rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa sahaja ingin berniat ikhlas dan menegakkan keadilan demi kemaslahatan manusia, terutamanya sekali kepada para hakim. Seperti mana Allah telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 bahawasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membuka jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mencukupkannya. Selari juga dengan hadis-hadis Nabi yang mana Nabi sendiri mencadangkan agar pekerja-pekerja wajar diberikan gaji. So dalam konteks pekerja itu dapat disimpulkan bahawa hakim ni dia pun pekerja. Sebab apa? Sebab dia bekerja for government. Jadi dengan gaji itulah sekurang-kurangnya boleh dia menyempurnakan keperluan-keperluan dia lain dan tanggungan-tanggungannya. Bukan itu sahaja, malah dengan gaji itu sendiri bolehlah menjadi satu perlindungan di mana dia tidak menyalahgunakan harta rakyat ataupun directly ini adalah menerima rasuah. So, faham ke faham? Jadi, sampainya kita ke penghujung video. Jadi, kami harap setiap benda yang kami terangkan, setiap benda yang kami olahkan berkaitan hakim ataupun gaji hakim itu dapatlah memberi manfaat kepada penonton-penonton video kami ini. Jadi, sekian daripada kami. Bye-bye.